أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أمور الدين القيم وانشر علينا من خزائن الفضل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hormat saya kepada Tuan Imam kita Khatib Bilal, yang mana kita bersama di dalam majlis talimi kita pada malam ini, majlis untuk kita nak meriahkan majlis Maulidin Nabi kita. Jadi hormat kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang mana kita bersama di dalam majlis yang mulia ini, dan tak terlupa saya kepada Tuan Ayub kita, juga kepada Nebel Mene kita dan Soco, dan juga obota kita, juga qari kita yang sudi membaca ayat Al-Quran, ayat suci, suara yang sangat-sangat merdu. Dan tak terlupalah kepada adik-adik dan cikgu-cikgu wati yang mana bersama dengan majlis Maulidin Nabi kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah, banyak-banyaklah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana limpah kurnianya bagi kepada kita. Kita boleh tengok pada hari ini di depan mata kita kemuliaan dalam usaha kita beberapa hari saja untuk kita nak memajukan kampung tempat kita. Kita boleh tengok pada hari ini kerana usaha daripada ahli kampung kita, maka kejayaan kita dapat. Boleh tengok kejayaan kita yang kita usaha tu Tuhan bagi kepada kita sungguh. Sebab kita sudah tahu, sudah mengetahui bahawa pepatah kata hukamat man jadda wajada, barang siapa bersungguh maka dia akan dapat. Dan kita boleh tahu daripada ayat yang bagi tahu kepada kita, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang sungguh pada jalan kami akan bagi beberapa jalan kepada mereka. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni jadi munasabah dengan kita mengadakan majlis Maulidin Nabi demi untuk kita nak memuliakan kebesaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita nak mari tahu, nak mari ambil maklumat tentang kedatangan kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kita buat Maulidin Nabi?
yang dapat kita saksi sekarang. Nah, banyaklah mereka yang mengada majlis macam kita buat ni, dan banyak juga mereka yang mengatakan majlis Maulidin Nabi ni adalah perbuatan yang dikatakan bid'ah. Perbuatan ni dikatakan perbuatan yang haram, perbuatan yang sesat, dan perkara ni akan masuk neraka bagi mereka yang mengada perbuatan macam ni. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, supaya kita dapat mengetahui bersama. Jadi manakala kita sudah mengetahui bahawa ada yang suka buat majlis Maulidin Nabi dan ada mereka yang tidak suka. Mereka yang suka selalulah dia bagi sokongan penuh, dan dia seronok apabila sapa musim Maulidin Nabi, kerana dia sangat-sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bila datang musim, datang masa ni, maka dia selalulah selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi setengah-setengah daripada mereka yang tidak suka tu lotare mari berat-beratlah, teruk-teruklah. Setengah-setengah daripada mereka yang kita boleh dengar kata bid'ah, perkara ni perkara sesat, perkara ni perkara haram, perkara ni perbuatan yang tidak berlaku masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hak ni salah dalam kerja agama, kerana semata-mata berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, dia kata, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mereka-rekai pada pekerjaan kami ini, ma laisa minhu, barang ni bukan daripada pekerjaan kami, fahuwa raddun, maka ditolak. Jadi dia katanya perbuatan makhluk yang kita duk buat sampai ke hari ni, ambil daripada bapa-bapa kita, ibu-ibu kita, nenek moyang kita, daripada dulu-dulu sehingga sampai ke sekarang, itu bukan daripada perbuatan yang baik, bukan daripada perbuatan yang disuruh, disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka yang buat ni orang panggil masuk dalam rekod agama. Maka rekod agama ni salah besarlah di dalam agama, sehingga perkara ni dia kata bid'ah dalalah, bid'ah muharramah. Benda ni benda sesat, benda ni akan masuk neraka bagi orang mengerjakan majlis Maulidin Nabi. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya nak bagi maklumat pada malam ni. Maklumat ni bukanlah kita saja yang pahamnya. Boleh kata setiap orang, setiap tok-tok guru kita selalu bagi huraian kepada kita, selalu bagi maklumat kepada kita. Jadi kita nak reti, kita nak tahu, kita kena damping diri kita dengan guru-guru, dengan mereka-mereka yang pandai, dengan mereka-mereka yang mengetahui. Sebab dalam ayat kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mutanyalah orang-orang yang faham, orang-orang yang pandai, jika kamu tidak reti, kamu tidak mengetahui. Maka kita ni orang tidak mengetahui, kita orang tak ada reti. Salah satu daripada orang tak ada reti, saya sendiri pun sama saja. Jadi kita terpaksa kena guru, kena cari mereka-mereka yang ada ilmu pengetahuan. Kita pergi cari guru kita pergi cari tokoh-tokoh ulama. Kita tanyalah tentang buat Maulidin Nabi ni, apakah hukum dia. Itu dia. Jadi tak payah kita faham, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang mana kita sudah
faham dah. Nah, yang kita duk buat tu maknanya kita faham tentang kemuliaan yang kita buat majlis Maulidin Nabi ni, iaitu disukai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perkara ni perkara baik, perkara ni perkara molek, perkara ni kita akan dapat kebajikan, akan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sudah mengetahui bahawa sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu kepada kita, dia kata addibu auladakum ala thalathi khisalin. Muajarlah adab kepada anak-anak kamu di atas 3 perkara. Yang pertamanya hubbi nabiyikum. Muajarlah anak kamu wikasih kepada nabi kamu. Ajar anak kita ni wikasih nabi kita. Yang keduanya wa hubbi ali baitihi. Kita ajar anak kita wikasih ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia ada berapa orang, isteri dia ada berapa orang. Kita kena ajar anak kita kenal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wa qiraatil Quran. Kita kena ajar anak kita boleh baca Quran. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah mengetahui bahawa sekarang ni anak kita ni jauh daripada agama. Dengan sebabnya terlebat telefon yang ada di tangan, terlebat orang panggil keadaan dunia sekarang banyak penuh dengan alat yang canggih ni, menyebabkan anak kita ni tu mundur. Walaupun kita tengok nampaknya maju, tetapi sebaliknya kita bukan kau maju, kita kau mundur. Sebab kalau kita banding dengan orang dulu habis sanawi kelas 10 tu boleh baca kitab, boleh baca kitab, boleh jadi tok imam, boleh jadi tok guru. Kelas sanawi 10 dulu. Sekarang orang habis kelas 10 boleh buat nama je, boleh tulis nama kita je. Nak baca bahasa Arab tak boleh, nak bubuh baris tak boleh, nak tarjumah tak boleh. Sebab tu kita kata di hari ni kita sudah terjebak, kita sudah kena jebak dah, jebak oleh agama-agama barat. Jadi serengi mereka terlalu kuat dengan alat-alat yang canggih ada di dalam tangan kita, menyebabkan anak kita ni mundur. Tak ada dengan keadaan semasa. Tapi walaupun kita kata keadaan semasa dia, tetapi agama kita kau rengeh. Itu dia. Jadi Nabi kita makin hari makin kurang kita, makin hari makin rengeh kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini Al-Quran di mana tempat mengajar Quran? Dulu hari itu mengajar Quran di masjid, mengajar Quran di musalla-musalla, mengajar Quran di rumah-rumah tok guru, rumah kak-kak dan rumah cikgu-cikgu dan cikgu wati ada tempat menututi ilmu. Di hari ini kita boleh tengok orang tua dah, baru-baru duk nak belajar Quran, baru duk nak belajar makhraj, baru nak mengajar sifat-sifat Quran. Nak royak kata di hari ini berat dah kita. Anak-anak kita panggil sekali, 2 kali, 3 kali tak orang panggil tak kembali kelik kepada Al-Quran. Sebab itulah kita kena taruh hati tinggi kepada anak kita. Kita kena buat apa dikehendak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara. Addibu auladakum ala thalathi khisalin. Hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa qiraatil Quran. Fa inna hamalatal Quran fi dhilli arshillah yawma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Kerana orang duk jaga Quran ni boleh duduk di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti, serta dengan asfiya, serta dengan aulia, serta dengan anbiya. Itu dia. Jadi ayah-ayah kita dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kita ni masa-masa dulu ibu kita nak ulik tidur,
Nah, ibu-ibu kita belai-belai duk buat makan kepada kita, dia ajari kita ingat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kita duk dengar ayah ibu kita duk baca tu. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Tengok dia duk ajar. Kita kanak-kanak tu kita ingat dah. Sebab itulah di hari ini kita kena ajar anak kita, we kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We kena iaitu keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, daripada anak-anak dia dan cucu-cucu dia, dan lagi pula isteri-isteri dia. Dan kita kena dia saat itu, kita mengaji pula sejarah dia, kisah dia, sirah dia. Kita kena menuntut ti. Sebab apa? Sebab apabila kita menuntut sejarah dia, kita boleh ada kesedaran kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada hubbur Rasul, kita nak ada sifat kasih sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa nak ada sifat tu? Kita sudah mengetahui bahawa kita ni dapat butung, dapat kejayaan daripada agama ni bukan biasa. Kerana kita boleh kena Islam, kita boleh kena iman, kita boleh ada ihsan dalam diri kita ni. 3 pokok yang penting ni, itu adalah kemuliaan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab sudah kita mengetahui daripada ayat di dalam surah Jumu'ah yang kita dah baca tu. Surah Jumu'ah dia kata ana, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan, huwa Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha fil ummiyin, membangkit di kalangan golongan ummiyin, orang yang tak pandai menulis, tak pandai baca. Hal itu Tuhan bangkitkan seorang akan rasul. Tuhan bangkit seorang rasul dalam golongan ummiyin. Masa tu masa jahiliyah, orang panggil masa jahiliyah ni penuh dengan pegangi-pegangi, sembah berhala, sembah yang lain daripada Allah, penuh pernah. Sesat mereka itu. Dengan mabuk lagi, dengan zina lagi, dengan segala akidah pegangi mereka. Nak royak kata sangat-sangatlah sesat daripada agama. Lalu itulah Tuhan hantar seorang rasul. Tuhan bangkit seorang rasul. Siapa tu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka itu di dalam sesat yang sangat nyata sekalipun. Itu dia. Dalam ayat yang kita dah baca, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sesat yang sangat nyata. Masa tu sesat yang sangat nyata tu masa jahiliyah. Nabi kita boleh dakwah, boleh bagi hidayat kepada mereka, boleh ajar mereka, boleh tani imi-imi kepada mereka saat itu supaya mereka boleh kembali diri daripada, orang panggil daripada kesesatan kepada kecerahan, kepada hidayat, daripada kekufuran kepada hidayah. Maka kita ni sengaja jauh daripada mereka 1400 tahun lebih. Sepatutnya kalau royak kata dia menung dalam keadaan sesat, kita lebih lagi lah sesat, berlapis-lapis lah kita. Tetapi apa boleh kita ni berimeh? Mari mana kita ni berimeh? Mari daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh kenal Allah, kita boleh kenal Al-Quran, kita boleh kenal nur. Boleh kenal nur agama ni mari daripada siapa? Mari daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi hak Tuhan hantar mari ke atas muka bumi ni seru dan dakwah. Puak-puak nenek moyang kita boleh masuk Islam, boleh meluk Islam, boleh pegang Islam,
bawa pada kita ni beranuk mari daripada nenek moyang kita sampai ke kita ni ada nur agama. Kita ni ada nur agama. Kita boleh keluar daripada kesesatan kepada hidayah. Sabak daripada siapa? Sabak daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu Nabi kita ni siapa? Tuhan kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utuskan di kau ni, kami tak utuskan di kau illa rahmatan lil alamin. Malaikat engkau boleh bagi rahmat kepada sekalian alam. Ambil daripada masa dia sehingga siapa kita sekarang, sehingga siapa anak cucu cicit kita, sehingga siapa hari kiamat. Itu dia. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kena ada kesedaran kasih sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ada kesedaran kasih kepada keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ada cinta kasih kepada Al-Quran, kerana Al-Quran kalamullah, kerana Al-Quran ialah lughatullah fil jannah, lugah Allah yang akan duduk di dalam syurga. Kalaulah kita tak suka Quran, kita tak suka baca Quran, kita tak usah duduk dalam syurga. Sebab dalam syurga tak keceklah bahasa lain kecuali bahasa Quran. Itu dia. Sebab tu kita kena belajar Quran, sebab kita nak duduk dalam syurga. Itu dia. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, ajarlah anak kita 3 perkara. Nabiyina Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafi yantasib. Wa ummuhu Aminatun Zuhriyah arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Taibatal Madinah. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun auladuhu faminhum thalathatun minadh-dhukuri tufhamu. Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bi zaini za yulaqabu. Atahu Ibrahima min surriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Wa ghairu Ibrahima min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah. Wa arba'un minal inasi tuzkaru ridwanur rabbi lil jami'i yudhkaru. Itu dia. Jadi nak royak kata, kita ajar anak kita, we boleh hafal, we boleh ingat silsilah, we boleh ingat keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada nenek moyang dia ni sehingga siapa ke dia. Kena ingat. Dan dia pula turun-turun mari siapa ke anak cucu cicit pula. Jadi nak royak kata ini tidak jadi sia-sia kepada kita. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kena ada kesedaran terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dia dan Al-Quran. Tak jadi sia-sia. Kita jangan biarlah anak kita hak ni tu duk kalut, jangan biar dia hak ni tu duk kalut dengan dia main. Kita jangan lepas, kita jangan lepas dia hak ni tu duk galik dengan kesedapan dunia, dengan kesedapan duk main game, duk main torosap hak ni tu. Kita kena jaga. Bukan tak boleh main, kena main sebab kawan-kawan dia duk main gapo tu, kita pun nak jaga juga dia. Nah, tetapi agama kita kena ingat kata agama ni sangat-sangat penting. Sebab kita nak duduk tempat yang baik, nak duduk tempat yang molek, nak duduk di bawah mardatillah, kita kena bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bersama dengan Al-Quran. Kalaulah kita ni semata-mata dia jadi seteru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ni semata-mata duk berlawai dengan selawat-selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di manakah kita nak dapat syafaat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab Nabi bagi tahu kepada kita, dia kata man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati.
Siapa yang selawat ke atasku di sebelah pagi 10 kali, di sebelah petang 10 kali, akan dapat dapat akannya oleh syafaatku. Selawat ke atas Nabi sebelah pagi 10, sebelah petang 10. Orang ning hak selawat saat itu dapat akannya oleh syafaatku. Tak sia-sia. Pas bukan kita saja dak yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita selawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tok khatib kita duk baca tiap-tiap Jumaat. Ayat ni duduk di dalam surah Al-Ahzab ayat 50 ni. Cuba baca, kita baca surah Ahzab ayat 50 ni. Innallah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, malaikat Allah. Malaikat ni bilangannya berjuta-juta. Malaikat berjuta-juta malaikat, dan Allah sendiri yusalluna 'alan nabi, senantiasalah selawat ke atas Nabi. Baik tu. Tuhan sendiri selawat ke atas Nabi, malaikat-malaikat pun selawat ke atas Nabi. Dia khitab pula kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, tak ada kiralah lelaki perempuan, masuk habis. Sallu alaihi, selawat olehmu ke atasnya, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat olehmu ke atasnya, ke atas Muhammad ni, wa sallimu taslima, dan sejahterakanlah atasnya akan sebagai sejahtera. Itu dia. Tuhan sendiri selawat. Malaikat pun selawat, malaikat pun selawat. Lepas tu suruh kita pula selawat. Sebab itulah kita tengok di mana tempat sahaja di atas muka bumi ni, semua selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kita tak usah selawat? Apa kita tak usah buat maulud? Kita gamak maulud tu gapo? Maulud ni selawat. Maulid ni selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kita tu selawat? Allah sendiri selawat. Malaikat selawat, dan dia suruh kita selawat pula. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita nak reti gak sallu alaihi, sebenarnya kalau turut al-aslu fil amri al-wujubu. Kalau kita kira asal pada amal ni wajib. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi di sini ulama mari bagi huraian kepada kita, kita boleh reti kata di sini sallu di sini walaupun mari sirah amal, tetapi lin nadbi. Gikut sunat ya. Baik tu, gikut sunat. Maknanya sunat selawat ke atas Nabi. Kalau kita kira sungguh patut wajib. Apa boleh kata gitu? Patut wajib. Sebab Allah sendiri selawat. Malaikat pun selawat. Hai mereka yang beriman, selawat olehmu ke atas Rasul akan sebagai selawat. Sejahtera olehmu ke atas Rasul akan sebagai sejahtera. Sepatutnya kena wajib, sebab Allah sendiri pun selawat, malaikat pun selawat. Tetapi tok pekoh mari jelas ke hadis ni, jelas ke ayat ni katanya amal di sini ni linnadbi, pakar dengan maknanya sunat. Apa tu? Kerana ada hadis-hadis lain lagi bagi tahu kepada kita. Jadi ulama ni dia bijak dan dia pandai, Tuhan bagi ilmu kepada dia. Sebab itulah kita kena turut dia. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mu tanyalah orang pandai, tanyalah mereka ahlu zikri ni jika kamu tidak mengerti, jika kamu ni tak mengetahui. Itu dia. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah tahu dah ni kata malaikat sendiri selawat ke atas Nabi.
Allah pun selawat ke atas Nabi, dan suruh kita pula selawat ke atas Nabi. Lepas tu Nabi sendiri royak masalah kelebihan. Man salla alayya salatan, siapa yang selawat ke atasku satu kali, sallallahu alaihi biha ashran, nescaya selawat ke atasnya dengan sebab dia saat itu selawat ke atas Rasul satu kali tu, Tuhan selawat ke atas dia 10 kali. Itu dia. Lepas tu kalau kita dengar nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, misalnya orang sebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila sebut Nabi kita nama Muhammad, ada orang sebut Muhammad misalnya, sebut Nabi kita, bila sebut kata Muhammad, Nabi Muhammad ataupun Nabiullah Muhammad, maka kita kena kata sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kata balas tu. Kalau kita tak kata balas tu kalau kita tak kata balas tu, hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia kata al-bakhil man idza dzukirtu, al-bakhil man idza dzukirtu, orang bakhil ni ialah mereka yang apabila disebut akan daku falam yusalli alayya, idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil ni maknanya orang bakhil, orang kikir. Bahasa surat kata kikir, bahasa kita kecek orang kupik, orang kedekung. Tu orang kikir. Maknanya orang bakhil ni siapa? Nabi kata man, ialah mereka idza dzukirtu, apabila disebut akan daku, falam yusalli, idza dzukirtu indahu, apabila disebut akan daku di sisinya, ada orang sebutku, orang bakhil ni dia duk dengar falam yusalli alayya, maka dia tak selawat ke atasku. Orang bakhil ni dengar orang sebut nama Nabi ni, dia tak selawat ke atas Nabi, dia tak ada kata sallallahu alaihi wasallam. Sebut Nabi Muhammad, kita kena kata sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kata, Nabi kata orang ni orang bakhil. Orang sebut Rasulullah sebut nama Nabi, lepas tu kalau tak sebut selawat ke atas dia kata orang ni orang bakhil. Sebab apa? Sebut nama kudah tu tak selawat lagi ke atasku. Sallallahu alaihi wasallam, kita kena selawat. Kalau kita tak selawat, Nabi kata orang ni orang bakhil. Apa kerugian apabila Nabi kata kita orang bakhil? Sebab kita sangat-sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat-sangatlah perlu kepada syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pak kita tak suka selawat ke atas dia, kita tak suka sebut dia, maka Nabi kata orang ni bakhil, tak akan dapatlah syafaat daripada dia. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Hadis ni rawahu Tirmizi, hadis sahih. Sebab itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila orang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena selawat selalu dah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Lepas tu kalau kita pergi lari mu jangan selawat, mu jangan buat molek ni bid'ah, buat molek ni sesat, buat molek ni masuk neraka. Siap lalu dah. Belawai berkabung Tuhan sendiri suruh selawat, malaikat suruh selawat, dan suruh kita pula orang mukmin semua pakat selawat. Kita hidup lari, kita hidup berik, kita hidup sekat, kita hidup galah. Apakah yang kita takut di situ? Ingat molek. Nah,
Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang kita duk waktu baik kata kita ni kasih kepada Rasulullah. Kita ni nak turut jalan ni Rasulullah. Kita nak jaga sunnah Rasulullah. Jaga sunnah ke mana? Selawat ke atas Nabi kita tak sah. Sebab maulid ni ialah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Cuba kita mari faham, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari faham gapo maulid. Gapo maulid? Kita nak faham maulid ni. Nah, kelimah dia tu dia panggil masdar mimi. Kelimah dia ni kita panggil masdar mimi. Bagi orang ngaji saraf, dia faham sebab dia orang panggil ilmu saraf ni, kelimah dia tu satu kelimah dia boleh tasrif nasak dan boleh tasrif mushtaq. Tasrif nasak ni 14. Hak mushtaq ni 10. Maka kelimah maulid ni, kelimah maulid ni kita panggil masdar mimi. Setengah mereka kata maulid ni ialah isim zaman, isim makan. Orang panggil kalau turut wazir dia boleh duk isim zaman, isim makan, tapi di sini dia panggil masdar mimi. Kita terjemahnya peranak ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sebut mazhab. Mazhab ni masdar mimi. Kita tak pakai isim zaman dan kita tak pakai isim makan. Begitulah maulid, kita tak pakai isim zaman dan kita tak pakai isim makan. Sebab kalau maulid tempat beranak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sini bukan tempat beranak dia. Kalau nak pakai isim zaman, masa beranak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masa ni bukan masa beranak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah isim zaman, isim makan kita tak pakai. Kita pakainya masdar mimi. Beranak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka musim ni, masa learning ni orang panggil bulan untuk kita hak ni tu nak memeliharkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan menentu pada bulan ni saja dak. Cuma orang kita hak ni tu kita kena cari masa. Cari masa hak ni tu you boleh buat. Pada tu. Kebetulan masa ni dah ni buat. Tu orang panggil nak kita tahu, nak kita mudah buat masa untuk kita nak memeliharakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka lafaz maulid ni, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita mari faham sikit. Maulid ni lafaz kul. Maka kita mari cari juzuk dia. Kita mari cari juzuk dia supaya kita nak faham kata apa hukum buat maulud. Kita mari cari juzuk dia. Gapo juzuk bagi maulud? Ketika orang panggil kita pergi buat maulud, kita pergi ke rumah orang yang nak buat maulud saat ni tu, gapo mula-mula sekali kita buat? Tok Imam ke mari, tok guru ke mari, baba ke, amir ke, siapa sahaja apabila mari duduk, mula-mula sekali kita nak buat maulud, buat gapo? Baik tu. Ni kita nak faham. Manakala baba mari misalnya, tok guru mari rumah kita nak buat maulud ataupun tok imam, bawa kata duduk, pakat duduk belakang mari siapa dah ni masuk dalam. Kita pun mulai mulai demo sifat tempat gapo ni masuk buat mulai. Jadi mulai bacanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sehingga sudah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dua. Ni juzuk dia. Maulud hak kita panggil maulud tu gapo juzuk dia? Yang pertama kita baca Fatihah. Yang kedua kita baca Qul huwallah.
11 kali ke, 30 kali ke, 100 kali ke, katakanlah. Yang ketiga, afdaluz zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu orang panggil tahlil. Tahlil yang ketiga. Yang keempat baru mula. Al jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Gapo tu? Baca zangi. Baca apa zangi? Nak royak cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nak royak sirah nabawiyah. Nak royak cerita-cerita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah dia nak keluar tubik ke atas muka bumi ni. Ambil daripada nenek moyang dia dulu-dulu nu sehingga sampai keluar dia. Sehingga dia hak ni tu duduk dengan dengan ibu-ibu dia. Ibu dia berapa orang ibu menyusu dia? Halimah Sa'diyah lah, Thuwaibah lah, Ummul Aiman lah, berapa orang guru dia? Apa ibu dia? Dan lagi pula duduk dengan pak saudara lah, duduk dengan cel lah, duduk dengan remotu lah, tupai remoning lah. Kita duduk baca tu bahasa Arab, kadang-kadang kita tak faham. Dengan sebab kita tak faham tu lah ada tu guru kita buat karya dengan zangi ni bahasa Melayu pula. Tu orang panggil bertuah besar lah kita. Bertuah besar lah kita boleh tahu tarjumah daripada berzanji ni. Dia mau buat zangi bahasa Melayu. Baca bahasa Melayu, duk royak cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak boleh tubik ke atas muka bumi ni. Tengok kita duk baca dalam mata zangi. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam wa Maryamu fi niswatin minal haziratil qudsiyah. Tengok tu. Orang suara sedap sepengah kori kita baca tadi, sedap lah dia. Suara saja tak boleh pergi. Tapi nak royak kata dalam mata zangi ni duk royak ceritanya nak orang panggil cerita nak melahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia kata hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Datang ke ibunya, ibu Nabi. Siapa ibu Nabi? Aminah. Aminah Zuhriyah ni. Ibu Nabi nama dia Aminah, Sayyidah Aminah Zuhriyah. Jadi hadara ummahu lailata maulidihi. Pada malam beranak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam duk nak beranak Nabi kita. Aminah duk nak beranak, duk nak bersalin Nabi kita. Nabi kita duk nak tubik ke atas muka bumi ni. Siapa datang? Tuhan hantar dua orang perempuan. Asiyatu wa Maryam. Dua orang perempuan ni nama Asiyah seorang, nama Maryam seorang. Dua orang ni siapa? Boleh jadi malaikat, cuma perupa manusia. Malaikat hak hantar mari mana? Hak hantar mari daripada syurga. Fi niswatin, dalam rupa perempuan, datang ke sana itu dalam rupa perempuan, nama Asiyah seorang, nama Maryam seorang. Minal haziratil qudsiyah, daripada syurga lu Tuhan hantar mari. Tu dia. Ya duk royak belah tu jelah. Pas kita boleh jadi ke? Benda ni benda khurafat saja ni, benda bid'ah saja ni. Rana ni mari mana ni? Tengok tu. Hak tu orang panggil khabar. Maka kaedah khabar ma yahtamilu sidqa wal kadhibah. Khabar ni ihtimal sungguh, ihtimal bohong. Nak percaya tu saya percaya sudah. Tapi kita percaya. Bagi orang yang tak suka kepada maulidin Nabi, tak suka kepada selawat ke atas Nabi, dia tak percaya terus. Benda ni bid'ah. Benda ni sesat, benda ni neraka. Perak. Tu dia. Apa kita mari tengok, kita sebut juzuk dia. Maulid kul. Orang panggil lafaz kul. Juzuk dia
Al-Fatihah. Mula-mula mari baca Fatihah. Yang kedua baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa puluh kali? Nak baca 30 ke, nak baca 11 ke, nak baca 100 ke? Lah gilah. Lepas tu baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu baca zangih al-jannatu yang kita kata tu. Baik tu. Bawa kata baca al-jannatu han itu duk royak cerita Nabi, royak. Hak zangih Melayu tak apalah, kita boleh faham. Hak zangih Arab ni faham gatik dak gatik. Setengah-setengah mereka tak ada faham. Tak apalah, ada orang terjemah. Baik tu. Kemudian selawat kata Nabi sallallahu ala Muhammad. Kita baca balah tu bagi orang yang tak suka, tak kena. Jadi seteru besar bunyi selawat ni. Kalau Cina bunyi pasal Cina dia, kalau Melayu bunyi pasal Melayu dia, kalau Arab bunyi pasal Arab dia, kalau kok sebelah lek Kurdistan bunyi orang panggil bahasa dia. Lakak dia tu tak serupa. Baik tu. Lalu itulah nak royak kata ni selawat. Yang kelima selawat. Tengah-tengah duk selawat dia ada tempat doa dah kan. Rabbi irhamna jami'a. Ada Rabbi irhamna. Itu rahmatkanlah akan puak kami ni. Ketika tu kita doa. Apa hukum doa? Bila cukup deh. Fatihah, qul huwallah, tahlil. Baca zangi, selawat, doa. Lepas pada kita doa, tengah-tengah doa tu, orang bagi duit pula dah, sedekah. Setengah-setengah mereka ni peripung duit 10. 5 kok, ada setengah 2-3 kok masa dulu, sekok 2 kok gitu ya. Hirih dan pandai. Serah. Tu hirih dan pandai. Hirih tu pergi beli kertas wal tu. Gonyok, guting. Bubuh duit masuk dalam, bubuh dah pandai. Taruh boleh 2-3 hari. Duk perai 2-3 hari nak bau sedap. Nak buat maulid, nak rakyat atas serenuk belai-belai dah. Kedatangi maulidin Nabi ni serenuk. Nak sedekah kepada orang-orang yang mari buat maulidin Nabi mak kita. Sedekah. Yang ketujuh. Yang ke-8 buat jamu. Kita jamu orang makan. Apa hukum jamu orang makan? Dalam ayat Quran kata fakku raqabatin au it'amun fi yaumin dhi masrabah. Fakku raqabah dengan maknanya kita pergi tebuh ambil orang hak kena tahu, orang kena igat. Fakku raqabah, orang hak kena igat, orang hak kena tahu. Kita pergi merdeka ke dia. Siapa? Macam Saidina Bilal. Saidina Bilal saat itu setelah mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi dakwah secara sulit. Nabi kita dah dakwah secara sulit, belum daripada naik terima ibadat semaya. Yang kita duk dengar Isra' Mi'raj tu Nabi nak terima ibadat semaya 5 waktu, belum pada tu ya dakwah secara sulit dah. Dakwah saat itu kena pergi ke rumah orang kasih kepada dia. Orang lekeh-lekeh, orang tua-tua, orang hak dhaif, orang lapis sehmo. Maka Nabi dakwah saat itu. Termasuk dalam ramai-ramai tu ada seorang iaitu Bilal, nama dia. Sayyidina Bilal ni orang daripada bumi Habasyah. Bumi Habasyah iaitu Ethiopia sekarang. Ethiopia ni duduk dalam Afrika, benua Afrika, tawib Afrika. Maka dia orang warna hitam, orang kulit hitam. Orang sangat-sangat, orang panggil sangat-sangat hina lah dia, muka dia hamba. Maka bila Nabi dakwah dia, Nabi seru dia supaya terima Islam, dia pun terima Islam. Tetapi dia terima, dia tak boleh nak duduk. Sebab dia berasa kebesaran Islam ni sangat-sangat memulia, tak boleh kita nak sulit. Kita kena sebar orang lain pula, orang yang kita kasih, orang yang kita sayang.
Bila yogi sebar, pecah rahsia. Pecah kata ya ni duk dakwah supaya Muhammad duk dakwah juga. Muhammad pun duk dakwah cara sulit. Tengah-tengah malam lagi duk cari. Lepas rumah ke rumah, kok kapung kok lacuk yogi duk dakwah. Tu dia. Bila ni buat balas tu kena pergi. Bawa kena pergi. Tengah hari cain-cain ni bawa tubik daripada pasir. Ada setengah kata suruh pecah segala pakaian, perebah. Cocok dengan hujung pedih. Mengkufur dengan Muhammad. Aku tak kufur dengan Muhammad. Mengkufur dengan Tuhan Muhammad. Aku tak kufur dengan Tuhan Muhammad. Aku tetap beriman dengan Tuhan Muhammad. Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Itu dia. Lalu itulah suruh budak-budak dia, suruh ni tok mulu hak dok buat dia, hak dok ta'zibkan dia han itu, ambil tokar batu tok ke atas belakang. Tok ke atas belakang, tokar batu panah. Kalau kita biasa duduk di bumi Mekah, biasa duduk di tanah Madinah, nak jalan kaki biasa tak boleh. Sangat-sangat panah. Bayar tu. Panah, terlalu panah saat itu, nak jalan kaki biasa tak boleh, kena pakai selipar. Kalau nak jalan kena lari. Jalan tak boleh. Tu dia. Terlalu panas, 50 angsa Celsius ni panas sangat-sangat. Udara dia. Kalau tak udara tak batas atas tembok tu, masak lalu dah. Merah lalu dah. Tu dia. Nak royak kata panas di bumi Mekah. Maka letak dia di pada pasir ni, tindih tokar batu atas. Suruh kufur dengan Muhammad, tak kufur. Duk ahad. Sehingga menuluh dia. Akhir esok tak beriman juga, ikat kaki, ikat tangi, heret dengan utah. Heret dengan utah, perlu kabur lalu kat celah-celah rumah orang, lalu kat kampung hang itu. Tengok molek mereka hak beriman dengan Muhammad, ning natijah dia. Orang hak beriman dengan Muhammad ning natijah dia. Tengok orang hak beriman dengan Muhammad ni. Salah satu daripada bila ni. Maka Abu Bakar tengok pah tu, dia hak ni tu nak tahan tak leh. Nak sabar tak leh. Aku kena pergi tebuh bila. Rana-rana aku nak tebuh bila. Ya nak pergi tebuh bila tu ayah dia kata jangan bakar nanti mu kena juga. Tak apa, aku serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Maka dia pergi tebuh. Bila dia tebuh itulah bila boleh selamat daripada orang panggil ta'zib, orang kafir, orang kufar, Quraisy tu, tokoh-tokoh, puak-puak musyrikin Mekah ni tu, dia boleh lepas. Boleh lepas itulah ayat turun kata fakku raqabah. Orang panggil merdeka kan sahaya. Boleh waktu baik daripada kesakitan. Tu dia. Jadi hebatlah Abu Bakar As-Siddiq ni. Siapa dia sanggup kena bayar banyak mana kakah mah dia tu, waktu baik perhabis. Tu dia. Lepas tu jadi bukan waktu saja dak yang mulia. Au it'amun fi yaumin dhi masrabah. Ataupun kita beri makan ni kepada mereka yang sangat-sangat perlu kepada makan ni. Yang sangat-sangat lapar, orang duk lapar duk nak makan itu kita jamu masa dia lapar ni, orang panggil dapat ganjaran, dapat kebajikan, dapat pahala yang sangat banyak lah. Maka kita jamu orang itu, adakah perbuatan ni cengoh dengan agama? Bila lapai kara hak kita baca tadi, lapai kara kita nak buat molok ni, lapai kara ni juzuk dia. Molok tu dia panggil kul, tiap-tiap kul dia ada juzuk. Supaya kita kata manusia ni kul, maka ada juzuk dia. Nak jadi manusia tu kena ada kepala, kena ada tangan, kena ada kaki, kena ada mata, kena ada telinga, kena ada mulut, kena ada hidung. Faham tu? Juzuk, segala juzuk ni panggil manusia. Sebab apa? Sebab mata manusia, telinga manusia, hidung manusia, mulut manusia, kaki manusia, tangan manusia. Campur semua tu jadi manusia. Jadi nak jadi kul kena ada juzuk-juzuk dia. Kalau itu maulid
lafakul kena ada juzuk dia. Gapo juzuk molek? Kita pergi buat molek ya buat gapo mula-mula? Mula-mula baca Fatihah. Yang kedua baca qul huwallah. Yang ketiga tahlil la ilaha illallah. Yang keempat zangi royak sejarah Nabi, sirah Rasulullah. Apa boleh royak? Nak kita ada kesedaran. Nak kita ada kesedaran, barulah kita berasa siap belah kepada Nabi. Oh, budak-budak lagi tak boleh duduk dengan ibu bapa dia. Budak-budak lagi duduk makan susu rata dia. Sabit tu kata dia dakwah agama puak musyrikin Mekah dia kata kan? Dia kata, "Hei Muhammad, mu duk dakwah puak kami ni, kami sembah Tuhan mu sendiri pun tupai orang je. Mu tak ada sekara jari 10 mu ni. Perak mu tupai orang, pas mu duk tupai tu orang hak mu tupai tu orang sembah berhala saja." Tengok puak musyrikin dia kata sedap-sedap kepada Nabi. Nabi pun duka cita lah. Habis selalu dah orang kata balas tu kepada dia. Sebab kita tupai orang dah kan. Tupai medi budak-budak lagi. Suwaibah juru menyusu kepada dia. Lepas pada Suwaibah pula Halimah Sa'diyah. Lepas pada Halimah duduk dengan Ummul Aiman. Jadi tak ada boleh duduk dengan ibu dia sendiri. Dan ni tahun pun tak ada boleh duduk penuh. Ayah dia ketika ibu dia perut besar 2 bulan meninggal dunia. Abdullah sendiri. Jadi kesusahan Nabi ni berat. Bawa kata Nabi dakwah agama pakai kata sedap-sedap kepada Nabi. Bawa kata sedap-sedap kepada Nabi, Nabi pun duka cita. Sebab bawa Nabi pergi dakwah mereka ni tu, tengok ni. Ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Hei, mu mari cari fak kami ni. Nak kami berhenti daripada sembah Tuhan kami. Mu nak sembah Tuhan mu ke? Oh, tak sakit cik kata. Kami tak turut mula lagi mu. Pada tu. Mu marilah. Alah sepa pun kami tak turut dah mu. Sabit tu turun ayat. Nah. Turun ayatnya wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Tapi nak royak kata tiap-tiap kali Nabi pergi dakwah bawa orang kata sedap-sedap kepada dia ni. Dia duka cita. Berkata dia duka cita, ayat menghiburkan dia. Ayat mari, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka qauluhum. Tidak duka citakan dikau oleh perkataan mereka. Jadi orang panggil tidak di sini, nafi di sini pakai dengan maknanya nahyi, pakar dengan makna nahyi. Nafi pakar dengan makna nahyi. Seolah-olah mu tak usah duka cita lah Muhammad. Mu janganlah duka cita. Kami tahu belaka hak orang duk zahir dan orang hak duk sulit dengan mu duk kata sedap-sedap kamu. Aku tahu belaka. Pada tu. Mu tak usah bosan, mu ada kebaikan, mu ada kebajikan. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi nak royak kata mu ingatlah, mu tubik mari, mu tengok orang duduk dalam keadaan sesak. Tapi mu boleh beri petunjuk pada mereka. Oh, untung sah. Demo ni beruntung dengan sebab ada mu. Sungguh pun mu mari ni jari 10 tak ada apa perkara. Tapi Tuhan buat wikaya Nabi. Jadi sahabat Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Bawa nikah dengan Sayyidah Khadijah kaya tak? Kaya. Tu fa'arna. Baik tu. Hani nak royak kata kita duk baca zangi ni nak dengar sejarah kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak boleh lahir dia bagaimana ke kejadian? Fenomena masa tu bagaimana ke? Jadi kalau orang dengar, oh rasa tarik. Rasa orang panggil duka cita. Kita duka cita gati. Dan kita cinta kepada Rasulullah. Baru kita berasa kasih sayang kepada Rasulullah. Dengan sebab berasa kasih sayang itulah Allah suruh kita selawat. Malaikat suruh kita selawat. Kita pun selawat. Kita banyakkan selawat. Bila kita banyak selawat, dalam ayat Quran kata wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami akakkan dikau kerana banyak sebutan engkau. Orang dah sebut mu, kami akak darjah, akak darjah, akak darjah. Kita tengok penuh di negeri Yaman. Kita tengok penuh di kawasan Syam. Kita tengok penuh di Eropah. Kawasan Asia kita di Indonesia apa penuh.
duk selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selawat ke atas Nabi kita tak putus-putus. Setiap masa berselawat. Berarti maka kita mari bila lah. Sebab bila lafaz kul kena ada juzuk. Sebut kata manusia kena ada juzuk-juzuk dia. Tangan, kaki, kepala, mata, hidung, mulut, semua tu orang panggil ajza, juzuk-juzuk bagi manusia. Di sini maulid kita buat maulid gapo atik duduk dalam maulid. Bila mula-mula mari sehingga sudah hak ni tu Fatihah, baca kulhu, kita baca tahlil la ilaha illallah, sirah nabawiyah, royak sejarah, dan lagi pula selawat ke atas Nabi, dan lagi pula doa, dan lagi pula sedekah, dan lagi pula buat jamu orang lapai perkara. Apa kita tengok lapai perkara ni di mana kau tepat jadi bid'ah. Lapai perkara ni di mana kau tepat jadi dalalah, sesat. Lapai perkara ni betul mana kau masuk neraka. Baca Fatihah sunat ke maksiat? Baca Fatihah Al-Fatihah sunat ke maksiat? Hasanah ke sayyi'ah? Cuba kata. Cuba kita terjawab tengok. Hasanah ke sayyi'ah baca Fatihah? Baca kul huwallah hasanah ke sayyi'ah? Kalau kata sayyi'ah, sayyi'ah. Kalau kata hasanah, hasanah. So mana-mana, ya kena ada so mana-mana. Lepas tu kita baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perak dalam ayat Quran pun ayat uzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3. Yang keempat ayat sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima selawat ke atas Nabi. Yang keenam doa. Yang ketujuh sedekah. Yang kelapan jamu orang. Semua ni betul mana hak jadi bid'ah, betul mana hak jadi dalalah, betul mana hak jadi sayyi'ah. Perak. Misal ayat Quran kata, cuba buka di dalam ayat di dalam surah Al-An'am ayat 190. Surah Al-An'am ayat 190. Cuba kita buka surah tu. Itu dia. 190 ayat Al-An'am. Dia kata dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kat tengah-tengah, man jaa bil hasanati, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, bil hasanati, dengan kebaikan, man jaa, barang siapa yang datang, siapa yang bawa datang bil hasanati, dengan kebaikan, falahu asyru amsalihah, maka baginya, bagi man tu ialah 10 pahala. Kita buat benda molek so boleh 10 apa? 10 ganda. 10 pahala. Buat molek so je 10 pahala. Perak. Pas buat molek gapo yo ya tak? Tak ada royak. Man jaa bil hasanati ya tak ada royak. Kata buat molek gapo? Tak ada royak. Perak tu. Pas bil hasanati tu orang panggil alif la tu, alif la lil jinsi. Alif la lil jinsi ni dengan maknanya jenis-jenis kebaikan. Jenis-jenis kebaikan banyak. Banyak kali jenis kebaikan ni. Baik tu. Jenis kebaikan ni tak mesti menentu dalam ayat Quran, tak mesti menentu dalam hadis, tak mesti tauqifi. Kalau orang mengaji dia panggil tauqifi. Tauqifi ni nas daripada Al-Quran, nas daripada Al-Hadis. Dia panggil tauqifi. Hak Rasulullah buat, hak ada dalam Quran, hak ada dalam hadis, dia panggil tauqifi. Hak tu hak jelas, hak nyata. Tu nas dia panggil. Maka di sini man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang dengan kebaikan.
gapo kebaikan tu? Tak ada royak. Tu orang panggil alif lam lil jinsi. Lil jinsi dengan makna jenis-jenis kebaikan. Tak kira. Jadi kebaikan ni tak kira sebab dia tak ada royak kata gapo. Misal kereta mapuh. Kereta mapuh. Ni duduk depan pamiuk kita. Pamiuk pototo kita. Kereta mapuh. Lepas tu dia duk buka kepala kereta, duk beki. Tak jadi, duk stres tak jadi. Boyo tengok kita ramai-ramai. Pok demo ramai-ramai ni tolong-tolak kereta sikit 7-8 orang ni tolong-tolak kereta sikit kita pun tolong tolak kereta. Bawa tolak kereta sudah tu kita tanya, aku tolak kereta saat ni hasanah ke sayyi'ah? Sebab kita nak tahu kata masuk dalam ayat ni tak, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah, maka baginya 10 pahala. Kalau 10 pahala aku tolak kereta saat ni, kita tanya dulu, aku tolak kereta saat ni hasanah ke sayyi'ah? Tanya. Kalau hasanah tu molek, kalau sayyi'ah tu tak molek, maksiat. Faham tu? Tak apa kita terjemah kampung-kampung, tak apa takut tak faham. Aku tolak kereta saat ni tu, gorak ke molek? Tolak kereta saat ni. Kalau gorak jawab gorak, kalau molek jawab molek. Cuba jawab sore. Nak dengar lu ucai kali. Gorak. Siap kali ni. Tu dia. Kita tolak kereta ni. Sebab apa? Kalau dia mau kata boleh pahala, mana nas? Mana dalil? Dalil tak ada. Ni dalil ni, dalil umum ni. Man jaa bil hasanati. Siapa yang buat benda baik boleh 10 pahala. Tak kena royak dalam Quran. Kata tolak kereta. Malah royak. Kalau royak sesat gitu. Orang tua nak lakah batas, orang buta nak lakah batas. Kita pergi tolong piping lakah batas. Kita tanya orang. Aku ambil orang tua lakah batas ni sayyi'ah ke hasanah? Tanya. Boleh mau kata hasanah. Dia mau kata boleh pahala. Mana nas? Mana dalil? Ya dalil tak ada. Dalil yang masuk dalam umum ni, masuk dalam umum. Dalil jumlah orang buat baik. Nak tahu tengok benda ni molek tak molek, tanya orang ramai. Mek kaidahnya ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'atan fahuwa indallahi sayyi'atun. Barang orang ramai-ramai tengok molek, di sisi Allah molek. Barang orang ramai-ramai tengok maksiat, di sisi Allah pun maksiat. Kita tanya orang ramai. Kita nak hidup cari dalil mana nas, mana Quran, mana hadis. Malah cari ya banyak. Perak. Dah deh. Tu nak we faham. Maka di sini kita duk buat makhluk ni masuk dalam hak mana? Ni nak ayat kata, kita mari baca sini. Fatihah. Qul huwallah. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah tu. Nah, berjanji. Selawat ke atas Nabi. Doa, sedekah duit, jamu orang makan. Tu mana? Hak ni hasanah sayyi'ah. Hasanah. Hak ni hasanah ke sayyi'ah ni. Baca kulhu ni. Hasanah. Lepas tu baca tahlil la ilaha illallah. Hasanah. Riwayat sejarah Nabi ni. Hasanah. Dan lagi pula kita selawat ke atas Nabi. Hasanah. Dan kita doa. Hasanah. Kita sedekah. Hasanah. Kita buat jamu kepada orang. Hasanah. Hasanah, buat hasanah, buat hasanah, buat hasanah, buat hasanah, buat hasanah. Taukab bid'ah dalalah. Ambil mana kaedah tu? Tak usah pakarlah kaedah ni, kaedah plesu. Baik, capung ngah baik, capung ngah baik, capung ngah baik, capung ngah baik. Ya kena taukab baik. Ni taukab sesak, dalalah, bid'ah, masuk neraka. Kaedah plesu balah tu. Faham tak? Sampai tu you kena pakai kaedah. Kita pakai kaedah. Kaedah ni ya cacing. Ya tak pergi kau lain dah. Kalaulah juzuk hukum dia sunat, maka kul pun hukum dia sunat. Faham tak?
Supaya ni babi. Apa hukum babi? Najis. Babi tu kul. Cari juzuk dia. Kaki babi. Telinga babi. Ekor babi. Pucung babi. Mata babi. Juzuk semua ni dia jadi kul. Jadi seekor babi. Maka kaki babi buat dengan telinga babi, buat dengan pucung babi, buat dengan ekor babi, buat dengan kakah dalam babi. Lepas tu campur semua jadi babi. Jadi najis buat dengan najis, buat dengan najis, buat dengan najis, buat dengan najis, taukap najis. Ya tak lagi kok lain, nak pergi kok lain kok anu. Pak kita mana nas wa maulu. Ya tak leh nas waktu dia bukan nas. Ia masuk dalam jumlah ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa buat benda molek, dia dapat 10 pahala. Baca Fatihah dapat 10 pahala. Tu tak ada kira huruf lagi. Kalau kira huruf, satu huruf 10 pahala. Ni kira kata baca Fatihah dapat 10. Baca kulhu dapat 10. Sebab benda molek dah ke? Benda hasanah. Nampak tak? Pergi lagi. Baca tahlil dapat 10. Sebab benda hasanah. Pergi lagi. Baca selawat, baca zangi dapat 10. Baca selawat dapat 10. Pergi lagi. Sedekah 10. Doa 10. Buat jamuan 10. Capur semua tu boleh 80. Ayat Quran kata buat molek boleh 10 pahala. Pas kita buat 8 ni boleh 80. Pas kalau kita kata aku buat molek boleh 80 pahala, mana nas? Siap ke? Nampak tak? Tu nak wipeh. Bukan kau anak dah. Nak wipeh hebah kita pehepah. Oh, tu jalan ya. Oh ni orang nak ayat kata ana. Kita jangan dok carilah dalil Nabi buat molek. Sayyidina Umar buat molek malah carilah. Barat tu nak ayat kata molek ni dia timur masa tabi'in ni dah malah cari. Jangan duk cari malah cari. Sebab amalan ni ada 3. Ada amalan tauqifi, ada amalan ijtihadi, ada amalan ibtidai. Tauqifi hak nas daripada Allah dan Rasul. Tu tauqifi. Ijtihadi benda tak ada jelas mana. Ulama kena ambil buat putusan tepat tak ada jelas ni. Tu orang panggil ijtihad. Tu orang panggil ijtihadi. Balahana misalnya ayat Quran kata A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ada. Wahai mereka yang beriman, apabila mu nak ambil air semaya, hendaklah membasuh muka kamu dan tangan kamu sehingga sampai ke siku. Dan hendaklah mu sapuh kepala kamu. Sapuh kepala kamu. Siap. Biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Maka ulama wamsahu biru'usikum dalam mazhab Syafi'i kita kata 3 urat rambut. Sapuh. Ketika kita nak sapu rambut kan, ambil air semaya, sering pus sikit. Buat tangan. Sini sikit. Mazhab lain tanya, apa boleh sapu sikit tu? Aku faham. Ni aku ijtihad dah ni. Aku ijtihad kata pada 3 urat rambut Buat apa? Sebab aku faham betul ba tu. Biru'usikum. Buat apa? Aku pakai ba tu litab'id. Sebab haraja ni apabila ia masuk pada jamuk, maka ia pakar dengan makna tab'id. Bila pakar dengan makna tab'id, bahasa kitanya setengah, sejuzuk, separuh. Kalau itu memadai 3 urat. Seorang ada podah tapi ihtiyat ambil 3 urat. Sering 3 urat rambut ya. Sebab apa? Sebab ba tu litab'id dengan makna ba'du ru'usikum. Faham tu? Imam Syafi'i katalah tu. Mari mazhab Abu Hanifah dia kata dia tak boleh kena 1/4. Setapak tangan baru memadai. Bawa kata mazhab Maliki ni, hak dia kena semua. Apa? Dia kata ba hak duk di ru'usikum tu ba zaidah. Ba zaidah ada supaya tak ada. Jadi ru'us tu semua, sapu semua. Piau mari dek ni. Heret mari pula. Tu. Hak tu nak ayat tak ana.
ning nak royak kata amale hak ijtihadi, hak ijtihad daripada ahlu zikri. Hak mujtahid, orang panggil hak mujtahidin, ijtihad. Hak nu hak tauqifi, hak ni ijtihad sebab tak jelas, tak nyata. Supaya kita dah jual, dah beli apa, duk makan buffet tu lah. Ada ke nas daripada Quran? Ada ke hadis daripada ada ke nas daripada al-hadis? Ya tak ada tu payah tu. Hak tu dia panggil kena ijtihad. Amalan ada. Nah, ada hak tauqifi daripada Rasulullah, daripada Allah lalu dah. Ada hak ijtihadi, kita ikut betul agak sebab ijtihad ni benar molek. Mani jitahada fa asaba falahu ajran. Siapa ijtihad kena boleh 2 pahala. Wa mani jitahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa ijtihad tak kena boleh 1 pahala. Sebab apa? Tak kena pun yawi juga 1 pahala. Sebab apa? Sebab orang nak ijtihad ni, orang kena cari dengan berkakah dengan alat dia. Cari ikut tu, cari ikut ni, takut pelagar dengan hadis tu, takut pelagar dengan hadis ni, pelagar dengan hukum ni tu, pelagar dengan hukum ni. Tu dia. Ni. So lagi hak ibtidai. Gapo ibtidai? Amalan hak pasal rekod sendiri. Masa Rasulullah tak ada. Masa sahabat tak ada misalnya. Tapi masa sahabat pun berlaku patulah juga ibtidai. Gapo ibtidai? Benda hak kita buat, Rasulullah tak ada buat. Pada tu, Rasulullah tak ada buat tapi berlaku benda tu. Misalnya himpun Al-Quran. Himpun Quran. Nabi kata dah dalam atas dia. Nabi kata man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa reka-reka pekerja pada kami ni, sedekah benda ni bukan dari kalanganku, fa huwa raddun. Benda ni ditolak. Tak boleh pakai hak ni. Kalau buat benda mari duk sandar kepada aku, reka-reka ke atasku ni tu, ditolak. So Nabi kata pergi molek. Nabi kecek khutbah pula ketika Hajjatul Wida'. Haji hak Nabi nak amlah, Nabi nak wida', Nabi nak selamat tinggal kaum dia, nak selamat tinggal umat dia pada tahun 10 Hijriah. Bila Nabi naik khutbah, dia kata usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum. Panjagi akhir esok kita ambil akhir dia. Fa inna khairal hadyi fa inna khaira khairal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi nak ayat kata wa kullu dalalah finnar. Hak sebut kan ni. Pada tu. Jadi segala muhdatsat hak reka-reka sendiri ni bid'ah, wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Jadi kalau sesat, tiap-tiap reka ni sesat, gapo reka muhdatsat ni. Nah, muhdatsat. Kalau bahasa saya dia panggil upalo kenma. Kita buat tubik benar, hak Nabi tak ada buat. Maka salah besar. Apa boleh Nabi dia benda ni dia jaga dulu. Hadis hak kita baca man ahdatsa tu sah. Dan lagi pula mari pula hak ni wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Hak ni sah. Maka ulama tengok situ tu yang mari kaji lafaz kullu. Kullu ni kalau orang mengaji ilmu mantik, kullu ni kena pakai 2 makna, kullu jami' dan kullu majmu'. Kullu jami' pakai dengan makna semua ataupun sekalian. Kullu majmu' kena pakai kebanyakan.
Maka ulama sudah buat ittifaq dah, kata kita kena pakai kullu bid'ah ni, kullu majmu', bukan kullu jami', bukan semua tu bid'ah, semua tu neraka, bukan. Kebanyak bukan. Sebab apa? Sebab kalulah semua tu jadi cengoh. Cengoh kan no? Sahabat sendiri pun buat juga. Mana sahabat buat? Setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah, dilantik Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Maka bila Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, mulai berlaku benda yang tak sangka berlaku. Lebih-lebih lagi di kawasan negara Arab sendiri, iaitu di kawasan Najdin. Mekah nak menuju pergi kepada Riyadh, ia kena sampai Najdin dulu. Tu dia. Maka di kawasan Najdin ni ada nama satu tempat di Yamamah. Kawasan tu berlakunya, nah, orang masa Abu Bakar saat itu iaitu murtad. Murtad dengan maknanya jatuh agama. Tok si keluar zakat, tok si semaya, tok si buat segala kebajikan, tok si buat ibadat. Lalu itulah dia menghantar khabar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar serah kepada Saidina Umar. Saidina Umar bawa tentera lagi. Sebab di kawasan ni tok si keluar zakat, tok si semaya, tok si gapo, dia kata sebab wajib ni wajib masa Rasulullah. Bila Rasulullah tak ada. Maka kami tak dah lah. Tak boleh. Saidina Umar kata kami nak serai, kalau mu tak kembali kelik pada agama nak serai. Ia pun lawan, serai. Bawa serai perai hak ni tu, perai di Yamamah hak ni tu. Perai tu alhamdulillah boleh menang, boleh intisar, boleh menang. Tetapi yang duka citanya, banyak mereka yang gugur di dalam medan peperangan itu daripada hufazil Quran, daripada orang hafal Quran. Maka Quran masa Rasulullah tiap-tiap kali wahyu turun, ada tertulis di kulit unta, ada tertulis di kulit kibah, di kulit kambing, tulis di pelepah tamak, tulis di batu-batu, tulis di jidah-jidah, kulit-kulit kayu. Begitulah cara tulis Quran masa tu. Maka Saidina Umar kata, wahai Amirul Mukminin, kita kena himpun Quran. Kita kena himpun Quran. Sebab apa? Sebab yang gugur dalam medan peperangan ni ramai daripada kalangan mereka yang hafazul Quran. Kita kena himpun Quran. Sebab apa? Sebab takut ke berlaku peperangan pula. Sebab masa kita tak serupa masa Rasulullah. Masa Rasulullah orang ada gerung, orang takut kehebatan Rasulullah. Bila Rasulullah sudah meninggal dunia, tak ada orang takut kepada kita. Bila tak ada orang takut, semua tu dia langgar. Faham tu? Ya fafun. Bila ya fafun, kita kena serai. Bila serai, ya kena berlawan, kena arah. Bila arah, orang hak juruh-juruh, orang hak molek-molek, Quran saja dalam dada. Mati syahid, Quran duduk dalam dada. Gugur serai, Quran duduk dalam dada. Sikit lagi habis. Bila habis Quran, bagaimanakah kita nak dakwah anak cucu cicit kita sehingga sampai hari kiamat? Sikit lagi. Nak ambil Quran mana? Nak seru dengan apa? Bila itulah kita kena himpun Quran. Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah tu dia jawab kan? Kaifa af'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah aku nak buat sedangkan Rasulullah tak buat benda ni? Kalau aku pergi buat, bid'ah. Tengok tu Quran. Benda hak Rasulullah tak buat, kita nak pergi himpun Quran. Nak himpun apa? Ni Quran yang kita duk pakai di hari ni, Mushaf Uthman ni. Berapa kali dah ni? Nah, berapa kali dah tukar-tukar. Nah, nak royak kata mulai himpun tu masa Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Umar lah arah, Saidina Umar lah suruh himpun. Kalau tak himpun nanti hecur lah, nanti habis lah. Siapa pula nak dakwah agama? Nak ambil Quran mana? Tak ada habis dah. Orang kena bunuh, kena gapo ni? Gugur dalam medan peperangan ni. Lalu tu lagi royak kepada Abu Bakar, sekali tak terima, dua kali tak terima, sampai 2-3 kali, maka dia pun doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan terima. Tuhan mengilhamkan Abu Bakar As-Siddiq hal itu terima.
Bila terima itulah dia suruh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu suruh kareh. Zaid bin Thabit ni orang panggil juru tulis risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Rasulullah dia hidup dulu, Zaid bin Thabit tolong tulis risalah, tulis surat-surat nak hantar kepada Raja Kisra, nak hantar kepada Raja Najasyi, Raja Parsi, Raja Rom dan sebagainya. Dialah orang juru tulis. Maka Abu Bakar As-Siddiq mari suruh Zaid bin Thabit himpun Quran. Maka di situ tak panggil bid'ah. Bid'ah sebab bukan perbuatan Rasulullah. Faham tu? Sebab tu kita jangan faham kata bid'ah ni salah semua. Faham tu? Ni nak we faham, nak we tahu kata, nak we tahu kata kita duk buat segala buat ni, jangan kita gaduh kata bid'ah lagi. Ngaji we laik dulu, we halusi dulu. Kata bid'ah tu gapo? Hak Rasulullah dia beringat tu, takut ke orang mari duk reka-reka buat nak lawat agama, giduk sana ke atas dia. Benda hak nak plan-plan ke atas kita, hak ni tu apabila kita pejam mata, banyak sana kepada kita. Kita tak ada royak kali. Ya bimbang kan? Bimbang takut royak benda hak berlawan dengan agama. Apa hak kita duk buat ni berlawan dengan agama tak? Tak. Tu dia. Himpun Quran berlawan dengan agama tak? Tak. Buat maulud berlawan dengan agama tak? Berlawan mana? Baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca tahlil, royak sejarah Nabi, selawat ke atas Nabi. Sedekah, doa, jamu orang makan. Lapai kara ni semua tu hasanah, 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 hasanah. Dia kena taukab hasanah. Maka kalau juzuk ni hukum sunat, kesimpulannya maulud kita hukum sunat. Perak. Kalau lah juzuk-juzuk ni hukum haram, maulud kita hukum haram. Kalau juzuk-juzuk ni hukum bid'ah, maka maulud kita hukum bid'ah. Juzuk-juzuk ni hukum orang panggil kita hukum sesat, maka maulud pun kita hukum sesat. Bila di juzuk ni? Perak tu? Tu nak jelas, nak cerah. Takut-takut hidup cari dalil, malah carilah dalil. Cari dalil daripada Quran tak jumpa, cari dalil dalam hadis tak jumpa. Siap temungsa bukan rawahu Bukhari pula dah, bukan rawahu Muslim pula dah, kena pula hadis ni hadis dhaif pula dah. Hang siap demo duk turut jalan orang duk pelorong, jangan duk turut jalan orang pelorong. Kita kena we ada orang panggil mauqif hak kita kata cara-cara pegang. Nak pegang satu-satu hukum ni kena belajar ilmu usul fiqh. Tok guru kita hak alim usul fiqh tu kita pergi menuntut ti. Sebab tu Imam Syafi'i dia waktu baik kitab usul fiqh, kitabur risalah, kitab usul fiqh untuk nak jadi senjata dalam nak apa dalam nak hujah satu-satu hukum daripada Al-Quran. Tu dia dalam nak menghadapi satu-satu hukum dalam agama kita. Jadi tak lepas dilah kita hak ni tu kena tupai ulama. Kita jangan semata-mata turut. Turut latar orang-orang. Demo tu royak gitu, demo ni royak gini. Jangan pakah. Kita pakah hak ulama royak. Sebab al-ulama warathatul anbiya. Tu dia. Al-ulama warathatul anbiya. Maka kita pun tak boleh nak panjang dah lah. Sekiranya kalau ada ibu-ibu dan bapak-bapak siapa sahaja berasa nak soal, berasa nak tanya, boleh. Tu nak royak kata buku bid'ah bukan sekadar ni saja dak. Jadi Sayyidina Bilal sendiri setelah mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh kawan dengan dia, boleh duduk dengan dia, Nabi dengar suara daripada syurga. Suara tapak kaki Bilal duk berjalan dalam syurga. Lalu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi bersama Sayyidina Bilal. Dia kata, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amaltahu fil Islam. Hadithni, cuba mu ceritakan daku, bi arja amalin amaltahu. Amalan gapo harap tinggi sangat hok mu buat saat itu dalam Islam. Buat apa dah? Sayyidina Bilal gapo boleh? Rasulullah mari duk tanya aku buat gapo amalan molek sekali. Ada harapan tinggi ni dalam Islam.
Kerana apa? Nabi kata fa inni sami'tu duffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Kerana aku dengar suara tapak selipar kamu duk jalan dalam syurga. Aku dengar tapak seliparmu duk jalan dalam syurga. Suara seliparmu lah. Mu buat amal apa gitu lalu. Tu dia. Amal gapo mu buat ni? Aku nak tahu ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni buat amal gapo? Sebab aku ngaji dengan mu pun sikit je. Sayyidina Bilal kata. Sebab nak ngaji banyak tak boleh muka duk ngajar cara sulit ya. Setara tu ya. Pas gapo aku tahu aku buat. Buat mana? Rasulullah kata, nah, ajar dia suruh dia ambil air semaya. Pas ambil air semaya, nak semaya tak pandai. Nak semaya muka lain, Rasulullah tak ada arah lagi. Dia kata ambil air semaya, tuju air semaya. Biasa tengok kafiat aku semaya, ni semaya. Ya semayanya semaya sunat wudu. Sebab wudu saat ni tu bila jatuh kita ambil, ya sunat ambil. Pas ambil saja tak usah semaya. Pas semaya nak semaya ke apa? Rasulullah tak ada arah lagi. Aku semaya sunat wudu. Semaya sunat wudu. Sehingga Rasulullah kata, aku tak pernah dengar suara dalam syurga kecuali bekas tapak kaki kamu ni. Aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Tak pernah dengar orang lain-lain lagi. Kecuali mu ni, buat amal gapo gitu lalu. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia dengar tapak kaki Sayyidina Bilal jawab kata ya semaya sunat wudu. Tanda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada semaya sunat wudu. Pada tu. Jadi membuat benda aku tak ada buat tu. Apa tak bid'ah? Bid'ah sepatu. Sebab itulah kita jangan borong semua bid'ah tu dalalah. Yang kata itu. Pakarlah. Nah, kullu tu orang panggil kullu majmu'. Gitu. Nah, maka sekadar itulah. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu, nah, supaya kita boleh jelas, boleh faham bersama hukum Maulidin Nabi, apakah hukum dia? Kita tanya diri kita sendirilah, kita faham setara mana. Jadi dalam ayat Quran sudah jelas dan nyata. Nah, kita boleh faham kata man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Masuk dalam ayat ni. Dan ayat satu lagi di dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa-apa yang kamu buat untuk diri kamu jadi bekalan bagi kamu, min khairin, daripada kebaikan, tajiduhu indallah, nescaya kamu akan dapat pahala di sisi Allah. Kalau itu min khairin ni apa? Tak royak. Min khairin ni orang panggil isim nakirah. Isim nakirah, an-nakiratu tufidul umum. Isim nakirah wipedah umum. Ikutlah buat gapo benda molek. Tajiduhu indallah, mu akan dapat di sisi Allah. Jadi kita boleh reti daripada ma ni orang panggil ma syartiyah, ma sedara bagi bagi amil jazaa. Ma syartiyah orang panggil jazaa dua fi'il. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apa-apa hak kamu buat untuk diri kamu saat itu daripada kebaikan, nescaya kamu akan dapat di sisi Allah. Ma tuqaddimu ni, tuqaddimu orang panggil fi'il syarat. Tajiduhu indallah jawab syarat. Min khairin isim nakirah, tak menentu. Ikutlah buat gapo-gapo. Buat sah boleh 10 pahala, buat sah boleh 10 pahala. Lepas tu kita nak pergi cari nas hak soreh, tak ada kena cari. Masuk dalam ayat umum. Ayat yang pertama surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Ayat yang kedua dalam surah Muzammil ayat 20. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa-apa kamu buat untuk diri kamu jadi bekalan bagi kamu daripada kebaikan, nescaya kamu akan dapat di sisi Allah. Itu dia. Jadi mudah-mudahan yang kita buat maulid, kita buat maulud, kita buat kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tanya apa hukum dia sunat. Apa boleh kata sunat? Sebab juzuk dia sunat. Maka kul hukum sunat. Maka sekadar itulah, terima kasih belaka.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah harap maaf lah kalau ada salah silap sikit sebanyak. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa ahsin bihi akhlaqana wa wasi' arzaqana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin.